Salam sejahtera semua. Adakah anda tahu tempat tinggal yang anda duduk sekarang, minuman bersih yang anda minum sekarang, udara segar yang anda bernafas sekarang serta jalan raya anda pakai sekarang pergi ke destinasi lain? Semua ni datang daripada satu bidang yang memberi banyak sumbangan kepada manusia sehingga hari ini, iaitu kejuruteraan awam. Apakah kejuruteraan awam? Kejuruteraan awam adalah satu bidang STEM yang berfokus pada merancang dan membina persekitaran di mana manusia hidup. Di bawah kejuruteraan awam, terdapat pecahan disiplin antara termasuklah kejuruteraan alam sekitar, geoteknik, sumber air, penghutan, seni bina struktur dan sebagainya. Yang pertama sekali, kepentingan aktiviti manusia terhadap sumber air untuk kegunaan kerja-kerja domestik dan pertanian, industri telah dicapai oleh kejuruteraan sumber air yang memberi tumpuan kepada penggunaan air untuk pengairan, penggunaan manusia dan sanitasi. Yang kedua, untuk memastikan manusia hidup dalam persekitaran yang bersih dan sihat, kejuruteraan alam sekitar dan memberi tumpuan kepada perlindungan manusia dan planet melalui reka bentuk yang menekankan kelestarian. Yang ketiga, pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain telah dicapai daripada sumbangan kejuruteraan pengangkutan yang memberi banyak tumpuan kepada reka bentuk, pembinaan jalan raya, lapangan terbang, sistem kereta bawah tanah dan juga aliran kereta api. Yang keempat, bangunan-bangunan terkini yang dibina di Malaysia telah dicapai daripada sumbangan kejuruteraan struktur yang memberi tumpuan kepada reka bentuk struktur dan analisis semua jenis projek pembinaan untuk memastikan bahawa projek bangunan dapat menahan tekanan dengan selamat sepanjang hayatnya. Hai, hari ini saya ingin berkongsi pemahaman saya tentang peranan masa depan juruteraan awam dalam perancangan bandar. Pemahaman ini dapat digambarkan sebagai bidang pakar yang terlibat dan kaedah politik dan teknikal untuk menangani kesejahteraan keselamatan rakyat di kawasan bandar. Ia datang dengan persekitaran bandar seperti pengangkutan, persekitaran semenanjung dan jaringan komunikasi untuk final pintar masyarakat. Jadi, apakah peranan juruteraan awam dalam perancangan bandar ini? Juruteraan awam biasanya mengambil bahagian dalam aktiviti perancangan bandar. Mereka bekerja di ladang yang berkaitan dengan reka bentuk dan pembangunan jalan raya dan kemudahan bandar yang berbeza. Mereka menilai rancangan pembangunan dan pembangunan semula untuk projek seperti rangkaian pengangkutan, kompleks rinci, pembangunan perumahan, kawasan perindustrian dan pinggir bandar baru dengan tujuan untuk menasihati penduduk asli dan juga pihak kuasa mengenai kemungkinan masalah perancangan yang berkaitan dengan projek tersebut. Oleh itu, untuk perancangan bandar yang berkesan, misi maklumat dan hasil harus dikenal pasti dengan jelas dan hasil harus memberi tahu setiap aspek sistem kemasukan yang diselaraskan. So hasilnya, perancangan bandar mungkin melibat disiplin seperti kajian warisan, kajian alam sekitar, kajian pengangkutan, kejuruteraan awam, perancangan sosial dan lain-lain. Selamat sejahtera, nama saya Tok Kakek. Hari ini saya nak bincang tentang tanggungjawab juruteraan awam terhadap pembangunan lestari. Pembangunan lestari ialah memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Pemulihan persekitaran adalah salah satu penanam juruteraan awam. Pada masa kini, peningkatan pencemaran alam sekitar disebabkan oleh pembangunan, penolakan sumber dan sisa yang dihasilkan dalam pembinaan. Untuk pembangunan lestari, juruteraan persekitaran telah mempromosikan pelbagai projek pemulihan alam sekitar untuk mengurangkan kesan sisa. Juruteraan persekitaran dapat membantu memulihkan persekitaran dengan merawat dan memulihkan tanpa sisa industri lama, merawat air bawah tanah, tasik dan sungai yang tercemar. Selain itu, juruteraan awam harus menerapkan teknologi penjimaran tenaga untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Juruteraan awam harus aktif menggunakan teknologi seperti sistem penyimpanan hawa. Secahaya sejuk dalam sistem boleh digunakan untuk penyejukan bangunan. Ketika matahari mula panas lagi, hama mula berpindah ke tempat penyimpanan hawa semasa musim sejuk, cahaya panas mengalir ke dalam pembuangan tenaga untuk memanaskan sekitarnya. Selain itu, sistem pembuangan air hujan adalah pembuangan hujan dan pembuangan seperti bubong dan dialirkan ke tangki. Dan sistem penguraran tempatan harus dipromosikan untuk meningkatkan tenaga secara efisiensi. Salah satu peranan juruteraan awam adalah mempromosikan projek pembinaan hijau. Pembangunan hijau mempunyai komponen kecekapan tinggi penggunaan sumber seperti tenaga, air dan bahan, dan sekaligus menggunakan kesan bangunan terhadap kesihatan manusia. Okey, selamat sejahtera para mahasiswa dan mahasiswi. Nama saya Cheng Kai Fong. Saya ingin berkongsikan maklumat berkenaan pembangunan society kita ini dengan menggunakan teknologi yang canggih untuk masa depan kita dalam view kejuruteraan awam.
So pertama sekali saya ingin introduce pencetakan 3D. Pada masa dahulu, kita menghasilkan barangan dengan cara membuang bahan material fizikal sehingga memperoleh bentuk yang dikehendaki. Namun kini terbit satu cara pembuatan yang baru, di mana bahan ditampar selapis demi selapis hingga terhasil produk, di mana model 3D direka menggunakan berisian komputer, kemudian dicetak oleh pencetak 3D menggunakan bahan pencetak dan prosedur khusus. Dalam industri pembinaan teknologi, pencetakan 3D akan membolehkan pengeluaran yang berskala besar. Secara beransur-ansur dapat merealisasikan pembinaan besar dan pengeluaran perindustrian. Seterusnya, saya nak introduce juga Building Information Modeling, BIM. Sekarang ini, kalau kita lihat di projek-projek, gambar atau dokumen yang disampaikan adalah dalam bentuk 2D. Nanti dengan BIM ini, harapannya proses mula daripada survey sampai dokumen 2D, 3D model dan animation boleh buat dalam masa yang sama. Selain itu, kita akan memulakan survey menggunakan drone. Kita lakukan photogrammetry dan daripada result survey itu, kita akan combine itu dengan design kita. Dan kita boleh buat analisis. Jadi kerjanya tidak ditahapkan. Kita mesti akan melakukan semuanya dalam masa yang sama. Setelah kita melakukan design dan analisis, kita langsung akan dapatkan view of quantity. Jadi, semua proses yang susah dilaksanakan dengan BIM, dia akan menjadi lebih mudah. Hai semua, nama saya Bong Jiayan. Dalam video ini saya akan terangkan tanggungjawab kejuruteraan awam dalam struktur. Dalam masyarakat kini, terdapat banyak projek yang bertujuan untuk pembinaan awam dan kejuruteraan. Pembinaan awam tergolong dalam kategori kejuruteraan awam yang merangkumi reka bentuk, pembinaan dan pemeliharaan persekitaran fizikal dan binaan semula jadi. Kejuruteraan struktur dan geoteknik adalah antara aspek utama dalam pembinaan awam. Jurutera struktur membantu merancang struktur dengan cara yang mampu menyokong dirinya dengan berjaya bersama dengan menahan beban. Manakala jurutera geoteknik pula membantu mengenal pasti sebarang risiko pembinaan di tapak pembinaan yang dapat membantu mencari jalan penyelesaian terbaik. Kestabilan reka bentuk akan menjadi asas pembinaan awam. Salah satu kepentingan penyelidikan tapak pembinaan oleh jurutera geoteknik adalah penting untuk membantu menentukan sejauh mana selamatnya untuk meneruskan projek tersebut. Pembinaan atas tanah tertentu boleh menimbul ancaman kepada pekerja dan bangunan yang sedia ada. Tambahan pula, jurutera awam dan geoteknik meminimumkan bahaya semula jadi seperti penstabilan tanah runtuh, perlindungan banjir, perlindungan longsor dan aliran lumpur, leka bentuk struktur tahan gempa dan sebagainya. Penyiasatan di lokasi dapat membantu dalam menentukan sama ada lokasi tersebut perlu dirawat atau tidak.